Nurun ke hari kejaya, jamin kerja ke logam Malaysia. 5-7 Ogos 9 pagi sampai 9 malam Di dataran perayaan Petrajaya Kuching, alam kita sama berapi. Ikuti rancangan Ambil Tahu Fatwa di Perlis FM pada setiap hari Jumaat jam 3.15 petang bersama tetamu-tetamu khas yang akan mengupas tajuk berkaitan fatwa di negeri Perlis. Rancangan setengah jam ini akan disiar secara langsung menerusi gelombang 102.9 MHz. Rancangan ini dibawakan oleh Perlis FM dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. 102.9 Perlis FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kembali di jam yang ketiga sekarang ini untuk Sembang Selampit edisi Jumaat 5 Ogos 2022 bersama 7 Muharram 1444 Hijriah. Dan hari ini untuk rancangan Ambil Tahu Fatwa, saya kenalikan siaran ini menggantikan penerbit Hayazi Ramli seketika untuk hari ini. Dan untuk tetamu pada hari ini, saya bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdul Kadir bin Shah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika sihat, nah? Alhamdulillah sihat. Kenyang, sihat, Alhamdulillah. Jadi untuk tajuk pada hari ini, Muharram, bulan yang mulia. Jadi memang kita dah pun hari ini berada di 7 Muharram. Jadi untuk tajuk pada hari ini mungkin mukadimah. Terlebih dahulu Ustaz, silakan Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang bahagia DJ Atikah pada petang ni, seterusnya pendengar Perlis FM sekalian. Baik, kita sekarang seperti yang diberitahu oleh DJ Atikah tadi, kita sekarang ni berada pada 7 Muharram. Dan bulan Muharram merupakan bulan yang pertama di dalam kalender hijrah, dalam kalender hijriah, bulan pertama. Jadi kita sekarang ni, kalau biasanya masyarakat kita yang biasa dengan kalender Masihi, seperti Januari lah, seperti kedudukan Januari. Jadi bila kita keluar daripada bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah adalah bulan yang ke-12 dalam kalender Hijriah, maka bila kita masuk dalam Muharram, maka kita masuk pada bulan yang baharu. Dan Muharram memiliki kedudukan yang besar di dalam Islam. Antara isyarat yang menunjukkan Muharram itu memiliki kedudukan yang besar dan mulia di dalam Islam, iaitulah sebuah hadis yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa selepas puasa Ramadan adalah berpuasa dalam bulan Allah al-Muharram. Bila Nabi sebut syahrullahil muharram, bulan Allah al-Muharram, maknanya Nabi SAW telah menyandarkan bulan ini, nama bulan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena tahu, bila Nabi SAW ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sendiri apabila menyandarkan sesuatu kepada nama Allah, dia isyarat kepada kemuliaan dan keutamaan perkara tersebut. Seperti kita kata masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah. Bukan maksud Allah tinggal di masjid, dalam masjid itu. Maha suci Allah dari memerlukan tempat, maha suci Allah dari tinggal di dalam masjid, maha suci Allah. Kaabah, Baitullah, kita sebut rumah Allah. Dalam bahasa Arab dia nama idafah. Susunan idafah tu, susunan yang begitu bukan menunjukkan rumah itu Allah berada di dalamnya, tetapi susunan perkataan yang begitu tu menunjukkan, memberi isyarat kepada tashrifan wa ta'ziman, kemuliaan dan keagungan sesuatu perkara tersebut. Jadi bila Nabi kata syahrullah, menunjukkan bulan Allah al-Muharram ini, ataupun kita sebut Muharram ini adalah bulan Allah, maksudnya bulan Muharram lebih mulia dari bulan-bulan yang lain, dari sudut keutamaan bulan, dari sudut keutamaan bulan. Tapi kalau tengok dari sudut hari-hari yang ada dalam bulan tu, dia bukan Muharram pula. Kerana ada hari yang lebih mulia, sekalipun kita tidak nafikan ada hari Ashura di dalam Muharram, iaitulah hari 10 Muharram, tetapi hari Ashura tidaklah lebih mulia berbanding hari Arafah. Kerana hari Arafah pada 9 Zulhijjah, bulan lepas, sebelum kita raya puasa, dia ada 9 Zulhijjah, kita berpuasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah lebih utama berbanding puasa pada hari Ashura. Kerana kelebihan puasa Arafah
Nabi SAW bersabda, diampunkan dosa setahun yang lalu dan akan datang 2 tahun. Manakala puasa pada hari Ashura, kelebihannya diampunkan dosa setahun yang akan datang. Setahun saja. Menunjukkan puasa pada hari Arafah lebih mulia, lebih besar kedudukannya berbanding puasa hari Ashura. Tetapi sekarang ni kita bercakap pada bulan, tentang Muharram. Bulan Muharram yang Nabi sebut sebagai Syahrullah, bulan Allah, menunjukkan bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia di dalam setahun. Itu tentang kedudukan bulan Muharram. Dan Muharram ini barangkali saya boleh masuk terus tentang cerita perbicaraan kita tentang bulan Muharram. Bulan Muharram ni dia merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut, iaitu di dalam surah Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dan berikutnya, yang pentingnya saya nak tekankan di sini, Allah Ta'ala menyebut sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Maknanya 12 bulan, kita kira setahun 12 bulan ni bukan zaman moden ni saja tahu dalam setahun ada 12 bulan. Bahkan sejak dari zaman Nabi Adam lagi, manusia pada zaman itu telah tahu dalam setahun ada 12 bulan. Kerana dalam ayat ni Allah Ta'ala kata bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak hari Allah Taala ciptakan langit dan bumi lagi dah setahun 12 bulan dah. Kemudian Allah Taala sebut dalam ayat ni, minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Maksud haram di sini adalah 4 bulan yang dimuliakan. Dalam Al-Quran, dalam 30 juzuk Al-Quran tak dinyatakan apakah 4 bulan tersebut. Tak ada dinyatakan. Tetapi di dalam hadis, pemberitahuan 4 bulan tersebut, Allah telah wakilkan, Allah telah pikulkan tanggungjawab itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad telah menyempurnakan amanah tersebut. Lalu dalam peristiwa Hajjatul Wada', ketika Rasulullah berkhutbah dalam peristiwa Hajjatul Wada', Nabi SAW telah memberitahu kepada kita di dalam hadis Nabi bersabda, innaz zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Nabi kata sesungguhnya zaman telah beredar seperti mana keadaan dia ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Sebahagian para ulama menyatakan maksud hadis Nabi ini iaitulah di mana orang-orang Arab musyrikin Mekah dahulu ni, mereka suka tukar-tukar bulan. Kenapa? Sebenarnya 4 bulan yang dimuliakan tadi ni telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam lagi dah. Dalam 12 bulan tu ada 4 yang mulia. 4 bulan yang mulia. Jadi sejak zaman Nabi Adam, begitulah syariatnya. Sampailah syariat Nabi Muhammad. Jadi di dalam 4 bulan yang mulia itu tak boleh berperang, maksudnya kalau berperang, kalau buat pencerobohan, kalau buat dosa dia berdepan dengan hukuman yang lebih besar. Kerana dalam ayat yang saya baca sebentar tadi, dalam surah Al-Baqarah tadi, Allah Ta'ala kata fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, maka jangan kamu menzalimi diri kamu semua pada 4 bulan tersebut. Jadi jangan buat dosa. Bukan bermaksud selain dari 4 bulan ni boleh buat dosa. Tetapi ayat Quran ini menunjukkan kalau buat dosa bakal berdepan dengan ancaman dan azab yang lebih berat. Jadi sejak zaman Nabi Adam dah ada 4 bulan ni. Tak boleh buat pencerobohan, tak boleh buat macam-macam lah benda-benda yang tak elok. Jadi orang Arab ni kadang-kala mereka tahu 4 bulan tu. Nanti kita bagi tahu 4 bulan tu 4 bulan apa. Mereka tahu, tapi ada beberapa keadaan, ada beberapa ketika mereka perlu juga berperang. Kerana orang Arab dahulu ni mereka memang hidup mereka dengan peperangan. Kadang-kadang makan bertahun, peperangan berterusan. Jadi katakanlah sekarang ni bulan Muharram, mereka berlaku perbalahan sesama mereka, lalu mereka nak perang, tapi di kalangan mereka tahu tak boleh, bulan ni Muharram tak boleh perang. Dia kata tak apa,
kita tukar. Bulan ni tak jadi Muharram. Dia buat begitu. Dia kata bulan Muharram kita pergi depan. Muharram, Rabiul Awal. Rabiul Awal ni kita buat Muharram, bulan ni kita jadi Rabiul Awal. Dia begitu, dia tukar terbalik. Dia terbalikkan bulan tu. Isyarat ni ada disebut dalam Al-Quran. Iaitulah di dalam ayat yang berikutnya dalam surah yang sama, ayat berikutnya iaitu surah Taubah ayat 37. Allah Ta'ala menyebut innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya nasi. Nasi itulah, bukan nasi kita ni. Nasi itu adalah perbuatan suka ubah-ubah bulan. Bulan Muharram, kita tak boleh perang, tapi nak perang juga tak apa. Bulan depan bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal tu kita jadikan bulan Muharram. Bulan ni bulan Muharram kita tukar dia bagi jadi Rabiul Awal supaya kita boleh perang. Itu cara orang Arab. Jadi bila mereka suka buat macam tu, sebab tu ayat yang berikutnya Allah Ta'ala sebut yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Pada tahun ini mereka kata halal boleh perang pada bulan Muharram sebab daripada ubah. Wa yuharrimunahu aman. Pada tahun yang berikutnya mereka kata tak boleh, bulan Muharram tak boleh perang. Pasti Allah Ta'ala tak boleh perang. Sebab apa mereka tukar-tukar bulan begitu? Liyuwati'u iddata ma harramallah. Supaya mereka bagi tally dengan 4 bulan, jumlah 4 bulan yang Allah Ta'ala muliakan tak boleh perang, dia bagi cukup. So tahun tu yang penting bagi cukup 4 bulan. Tapi kedudukan bulan tu ikut kita lah, ikut suka kita. Itu perangai orang Arab. Apabila mereka suka ubah-ubah bulan ni, akhirnya mereka melaksanakan haji bukan pada bulan Zulhijjah. Dia begitu, sampai begitu sekali. Jadi apabila Rasulullah melaksanakan haji dalam peristiwa Hajjatul Wada', tu Nabi kata inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ardh. Sesungguhnya zaman itu telah berlegar, telah berada seperti mana keadaan sebenarnya. Haji yang kita lakukan inilah haji yang pada hari yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Sebab begitu maksud Nabi seperti yang dihuraikan oleh sebahagian para ulama. Kemudian setelah Nabi nyatakan perkara itu, Nabi ulang ayat Quran yang kita baca sebentar tadi. Nabi sebut as-sanatu 12 syahra. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan itu pula ada 4 bulan yang dimuliakan. Lalu kemudian Nabi bagi tahu thalathun mutawaliyatun. 3 bulan yang dimuliakan itu, 3 dari 4 bulan yang dimuliakan itu mutawaliyatun, dia berturut-turut, iaitulah Zulqa'dati wa Zulhijjati wal Muharram, iaitulah Zulqa'dah. Orang Arab sebut Zulqa'dah, kita sebut Zulqa'dah. Zulqa'dah boleh sebut ataupun Zulqa'dah boleh juga. Dalam orang Arab dua-dua tu boleh sebut. Zulqa'dah, Zulhijjah, kita sebut Zulhijjah juga, wal Muharram, bulan kita sekarang ni. Kemudian Nabi sebut wa Rajabu Mudar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan yang sebulan lagi dia bersendirian, iaitulah sebulan lagi bulan yang dimuliakan, dia bersendirian, iaitulah bulan Nabi sebut Rajab Mudar. Sebab apa Nabi sebut Rajab Mudar? Kemudian Nabi kata iaitulah Rajab yang berada di antara Jumadal Akhir dengan, kita sebut Jamadil Akhir, dengan Sya'ban. Jadi Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nabi kata Rajab itu berada di antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Jadi Rajab itulah kedudukan yang kita kira sekarang ni. Kenapa Nabi sebut Rajab Mudar? Masalah punca dari masalah awal tadi, nasi tadi, suka ubah-ubah bulan ni. Nah, apa masalah dia? Iaitulah di kalangan orang Arab ni ada 2 kabilah yang besar, paling besar keluarga dia. Iaitulah pertama Rabi'ah, kedua Mudar. Rabi'ah dengan Mudar, keluarga Rabi'ah dengan keluarga Mudar ni, mereka berbeza dalam menetapkan Rajab. Sebab apa? Sebab suka ubah-ubah bulan tadi, akhirnya mereka sering confused. Sebenarnya Rajab ni duduk kat mana sebenarnya? Jadi kabilah Mudar, dia kira bulan begini: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi Mudar kata Rajab dia lepas Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Itu Mudar. Kabilah Rabi'ah dia kata tak, bukan macam tu. Sebenarnya susunan bulan ni Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Sya'ban. Bukan, Sya'ban, Ramadan, Sya'ban, Rajab, baru Syawal. Begitulah. Ramadan di mana tak pasti. Tapi dia Rabi'ah dia kata Rajab tu di antara Sya'ban dan Syawal. Kedudukan Ramadan tu adalah Rajab. Itu kabilah Rabi'ah.
Jadi Nabi bagi tahu wa rajabu mudar. Sebab tu Nabi kata Rejab mudar, iaitu Rejab seperti yang dihitung oleh kabilah Mudar itu yang sebenarnya, ikut susunan yang tepat. Jadi Nabi dalam hadis Nabi kata bulan yang dimuliakan itu iaitulah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Jadi tajuk kita pada hari ini Muharram. Jadi Muharram ini selain dari Nabi sebut sebagai bulan Allah, ia juga termasuk di dalam salah satu daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bulan Muharram ni. Dan bila kita sebut bulan Muharram ini adalah bulan termasuk di dalam bulan yang dimuliakan, maka sesuatu tempat, sesuatu masa, sesuatu perkara yang dimuliakan, bila kita lakukan ibadah padanya, kita bakal menerima pahala yang berlipat kali ganda. Sebagai contoh, kita melakukan salat 2 rakaat di dalam masjid, kita sebut masjid Alwi, Kangar, Perlis. Sembahyang zuhur lah kata, sembahyang zuhur 4 rakaat di masjid Alwi, Kangar, Perlis. Dengan sembahyang zuhur 4 rakaat sama saja, tetapi di Masjidil Haram. Mana lebih besar pahala dia? Maka sudah tentulah sembahyang 4 rakaat zuhur di dalam Masjidil Haram lebih besar pahala dia. Sebab apa? Kerana kemuliaan tempat. Jadi mana-mana amalan saleh yang dilakukan pada tempat yang lebih mulia, pada masa yang lebih mulia, maka pelakunya berhak mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Jadi bila Muharram ni bulan yang dimuliakan berbanding Rabiul Awal, berbanding Rabiul Akhir, Ramadhan Awal dan berikutnya, maka apa-apa amalan saleh yang dilakukan di dalam bulan-bulan yang dimuliakan, salah satunya bulan Muharram, bakal menerima pahala yang berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu para ulama salafus saleh, mereka akan mempergiatkan amalan di dalam bulan-bulan ini, terutamanya bulan Muharram, kerana banyak kelebihannya. Maka orang Islam, dia sepatutnya, kita ni disuruh untuk bijak dalam beribadat. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Inna ad-dina yusrun," sesungguhnya agama itu mudah. "Walan yushada hadha ad-dina ahadun illa ghalabah." Tidak ada orang yang memberat-beratkan agama ini melainkan dia akan kalah. Maksudnya dia akan kalah dengan cara berat-berat yang dia buat tu. Satu hari dia akan rasa, dia kata aku tak boleh nak buat, tak boleh amal agama ni pasal berat sangat. Jadi Nabi kata jangan bagi berat begitu. Kemudian Nabi kata wala yushada hadha ad-din ahadun illa ghalabah. Nabi kata Nabi kata bagi tepat, fasaddidu au qaribu, beramallah dengan amalan agama ni tepat seperti mana yang dikehendaki dalam agama, ataupun bagi dekat-dekat nak tepat, bagi dekat-dekat nak tepat. Kemudian Nabi kata kerana manusia mustahil dia mampu melakukan semua perintah agama. Sama ada yang wajib maupun yang sunat, mustahil untuk kita mampu lakukan semuanya. Kerana manusia dia penuh dengan manusia ni lemah, penuh dengan kelemahan, dia takkan mampu nak buat laksanakan semua. Kerana itu Nabi kata wasta'inu bil ghadwati war rawhah wa syai'un min ad-duljah. Maka minta tolonglah, kalau kita terjemah secara harfiah itu, minta tolonglah dari ghadwah dan rawhah dan sesuatu dari duljah. Maksud Nabi, kalau kita terangkan dulu maksud hadis ni, Nabi kata minta tolong. Biasanya orang Arab dahulu ni bila mereka nak bermusafir, bagi memastikan permusafiran mereka itu berjaya, mereka akan pilih waktu. Jadi seperti seolah-olah mereka minta tolong dengan waktu tu supaya memastikan musafir berjaya. Mereka minta tolong dengan cara macam mana? Mereka pilih waktu untuk bermusafir. Mereka tak musafir pada waktu tengah hari. Mereka akan memulakan musafir sama ada ghadwah. Ghadwah ni awal pagi. Lepas subuh tu ghadwah. Rawhah ataupun pada waktu petang. Rawhah ni waktu selepas asar. Matahari dah tak ada dah. Rawhah. Kemudian wa syai'un minad duljah, dan duljah ni sebelum subuh, waktu sahur. Kerana waktu sejuk, waktu kita mampu untuk berjalan. Sebab tu Atika, dalam hadis ni sebenarnya kita kena ambil banyak pengajaran. Kalau kita bercakap dari sudut, kita tak cakap dari sudut amalan ibadah dulu, kita bercakap dari sudut kerja kita, kerja.
Kalau kita nak bagi kita berjaya dalam kerja, kita tak boleh mula kerja pukul 11 pagi. Ya. Kerana 11 pagi tu dah panas. Betul. Manusia kita takkan mampu nak buat kerja berterusan kerja kerana kita pergi buat kerja panas, tak mampu. Tapi kalau kita mula buat kerja pukul 8 pagi sebagai contoh, Ya. 9, 10, kita mula-mula pukul 10 tu matahari datang dah. Tapi dia mula sejuk, pelan-pelan dia sikit-sikit panas-panas sehingga badan kita terbiasa dengan matahari pukul 11. Ya. Badan kita terbiasa dengan matahari pukul 12. Jadi kita mampu manfaatkan maksimum waktu yang ada untuk bekerja. Tapi orang yang mula kerja pukul 11, dia tak akan mampu. Dia orang yang mula kerja pukul 11, dia kena matahari tu, dia tak mampu pikul, berbeza dengan orang yang mula kerja pukul 8 kerana dia telah terbiasa dengan cahaya matahari tu dari awal sehingga dia matahari panas pukul 11, pukul 12 pun dia dah jadi biasa dah. Itu maksud wasta'inu, minta tolong dari waktu. Maksudnya kita pilih waktu untuk buat kerja. Seperti mana kita disuruh untuk memilih waktu untuk melakukan kerja bagi menjayakan hasrat kita, target kita dalam kerja yang kita nak buat. Maka demikian juga dalam beribadat. Kita pilih waktu. Apa maksudnya? Kita pilih waktu-waktu yang macam bulan Muharram ni. Kita nak beribadat setiap bulan agak mustahil. Mustahil ada orang mampu. Tapi ni bagi orang yang nak mula lah, baru nak mula kan. Jadi dia kena pilih. Oh, Muharram ni aku nak kena pulun sikit. Lalu dia pulun beribadat dalam bulan Muharram. Kemudian bila masuk bulan Rabiul Awal, dia kendor sikit. Bukanlah tinggal kewajipan. Sunat-sunat tu dia benda-benda yang tidak menjadi kelaziman, dia ikut, dia saat dia buat, saat dia tak buat. Itu tak apalah. Tapi dalam bulan Muharram dia agak, kita kata apa? Agak agresif sikit. Sebab apa? Sebab dia nak merebut kemuliaan tu. Dia dapat pahala yang berlipat kali ganda disebabkan kemuliaan waktu. Jadi orang Islam kena bijak dalam melakukan perkara itu. Jadi saya nak contohkanlah. Pertama, benda-benda yang kita nak rebut Muharram. Jangan lupa 3 bulan yang mulia lain, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab. Lepas Muharram ni kita akan bertemu dengan Rajab terlebih dahulu. Kemudian bertemu dengan Zulqa'dah bulan 11 dan Zulhijjah bulan 12. Jadi dalam 4 bulan ni kita perlu ambil perhatian untuk menggiatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita bercakap lagi sekali tentang Muharram, di dalam Muharram ini selain kita dah tahu dia itu bulan Allah, dia itu bulan mulia, dan kita kena tahu juga ada satu hari yang agak istimewa dalam bulan Muharram ni, iaitulah hari yang ke-10 Muharram. Hari 10 Muharram yang masyarakat kita sebut sebagai Hari Ashura. Hari Ashura kita sampai ada Bubak Syura. Bubak Syura tu dari perkataan Hari Ashura. Hari Ashura tu hari yang ke-10 maksud dia. Jadi orang Melayu sebut Hari Bubak Syura. Bubak Syura tak apalah. Yang penting dalam bulan Muharram, hari yang dah bulan tu mulia, hari yang paling mulia dalam bulan Muharram pula adalah Hari Ashura. Hari Ashura ni Atikah, kalau kita baca dalam sejarah, kita akan dapati orang Arab dahulu, hatta di zaman jahiliah, mereka telah tahu Ashura ni. Kerana orang Arab ni mereka mewarisi ajaran Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail menetap di Mekah. Kan kita tahu kisah Hajar, isteri Nabi Ibrahim, mak kepada Nabi Ismail. Mereka duduk di Mekah. Mereka yang membangunkan Mekah. Kerana Mekah tu asalnya wadi yang tak ada zizara'in, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan. Yang mula di situ adalah Hajar, isteri Nabi Ibrahim. Apabila dia gelisah, bagi beliau, yakni Hajar gelisah melihat anak dia, Nabi Ismail ketika itu masih bayi, kelaparan. Lalu Hajar berulang alik antara Safa dan Marwah mencari makanan dan minta bantuan. Akhirnya Hajar melihat malaikat Jibril yang diutuskan oleh Allah menghentakkan tumiknya ataupun sayapnya ke bumi sehingga memancarkan air Zamzam, telaga Zamzam yang ada hari ini. Lalu Hajar, bijaknya Hajar ni, dia terus kepung air Zamzam yang ada pada ketika itu sehingga jadilah telaga Zamzam yang ada pada hari ini. Bermula daripada situlah ada kehidupan di Mekah tu. Jadi Arab Mekah ni dia Arab keturunan Nabi. Keturunan Nabi Ismail, dan mereka ni dalam keturunan Arab ni mereka termasuk dalam kumpulan Arab Musta'rabah. Arab Musta'rabah ni maksudnya Arab yang asalnya bukan orang Arab tetapi dia jadi Arab.
Kerana Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Jadi bila Nabi Ismail duduk di Mekah bersama dengan ibu dia Hajar, lalu orang Arab yang suka Badui ini suka berpindah randah, mereka jumpa Hajar, dekat dengan Hajar ada air. Jadi dalam kehidupan manusia air menjadi bekalan yang penting. Jadi mereka minta izin kepada Hajar untuk duduk bersama dengan Hajar di situ, lalu jadi kampung, jadi bandar sehinggalah maju sampai hari ini, apa yang kita membangun sampai ke hari ini. Jadi orang Arab dulu, walaupun mereka bila Nabi Ismail meninggal, maka berlakulah perubahan di dalam agama yang dibawa oleh Nabi Ismail sehingga ke tahap perubahan itu, sehingga ke tahap penyembahan berhala. Tetapi beberapa ajaran Nabi Ismail tu ada pada mereka. Antaranya ialah Ashura, memuliakan hari Ashura dan berpuasa pada hari Ashura. Puasa ni telah dilakukan oleh orang-orang Mekah ketika sebelum Islam. Telah mereka berpuasa. Dan mereka tahu ibadah puasa ni. Sebab tu ketika kefarduan puasa, Nabi tak perlu terang kepada orang Mekah puasa daripada terbit matahari, terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Nabi tak perlu bagi tahu dah puasa ni tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersama dengan pasangan. Nabi tak perlu bagi tahu dah disebabkan mereka tahu perkara tu. Jadi sememangnya orang Arab ni mereka berpuasa pada hari Ashura. Lalu Nabi SAW juga berpuasa pada hari tersebut. Sehinggalah apabila berlaku hijrah, Nabi kekal berpuasa. Bahkan ada sebahagian riwayat yang menunjukkan di peringkat awal orang Islam berada di Madinah, Nabi SAW telah memerintahkan semua orang Islam berpuasa pada hari 10 Ashura dalam bentuk perintah wajib. Ada riwayat yang menunjukkan begitu. Sehinggalah pada tahun kedua Hijriyah, iaitulah pada tahun berlaku penurunan perintah puasa Ramadan. Bila datang perintah puasa Ramadan, perintah wajib, maka puasa Ashura daripada hukum wajib berpindah menjadi hukum sunat. Kerana telah ada puasa wajib, iaitulah puasa Ramadan. Bila Nabi berpuasa pada hari Ashura, bila Nabi sampai di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi juga berpuasa pada hari yang sama. Lalu Nabi tanya kepada orang Yahudi, hari apa ni hampa semua duk puasa? Orang Yahudi kata, hadha yaumun azim. Dia kata, oi, hang buat tanya lagi. Lebih kurang begitulah. Kalau bahasa kita kan, hang boleh tanya lagi Muhammad, ni puasa hari ni hari agung, hari mulia, hari besar. Hari apa hari agung ni? Kata orang Yahudi, pada hari ini Allah telah memenangkan Musa terhadap Fir'aun. Fir'aun kalah pada hari ini. Allah Ta'ala telah memusnahkan Fir'aun pada hari ini. Jadi berdasarkan cerita itu, berdasarkan hadis itu, bila orang Yahudi cakap kat Nabi, hari ini hari agung, Allah telah memenangkan Musa dan Allah Ta'ala menghancurkan Fir'aun, maka kita boleh faham. Dan Nabi senyap, Nabi tak bantah. Kita boleh faham Fir'aun tenggelam dalam laut itu pada hari 10 Muharram. Kita boleh faham begitu. Disebabkan Nabi tak bantah. Bila Nabi tak bantah, menunjukkan ada takrir, ada pengakuan dari Nabi. Maka kalau orang tanya, hari apakah Allah menenggelamkan Fir'aun di dalam Laut Merah, maka kita jawab pada hari 10 Ashura. Bila orang Yahudi cakap begitu kepada Nabi Muhammad, fasama Musa syukran lillah, kata orang Yahudi, maka bila Allah Ta'ala telah memenangkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun, maka Nabi Musa AS berpuasa pada hari tersebut sebagai bersyukur kepada Allah yang telah memberi kemenangan kepadanya. Bila Nabi dengar perkara itu, lalu Nabi kata, nahnu al-muslimun ahaqqu bi Musa minkum. Kami orang Islam lebih berhak sama dengan Nabi Musa berbanding dengan kamu. Kerana agama Nabi Musa agama Islam. Nabi Musa tak bawa agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam. Maka aku, orang Islam hari ini, lebih berhak sama dengan Nabi Musa. Lalu Nabi lebih menganjurkan dan menggalakkan orang Islam untuk berpuasa pada hari Ashura. Akan tetapi pada akhir-akhir hayat Nabi SAW, Nabi telah memerintahkan orang Islam untuk berbeza dengan orang Yahudi. Lalu Nabi mengeluarkan perintah. Nabi kata, insya-Allah pada tahun yang berikutnya, sumnat tasi', kami akan berpuasa mula pada hari 9 Muharram. Jadi 2 hari. 9 Muharram, 10 Muharram. Bagi orang Islam, sesiapa yang nak dapat pahala maksimum dalam bab ibadah pada puasa pada Ashura, dia digalakkan berpuasa bermula 9 dan 10 Muharram. Kalau dia tak boleh 9 dengan 10, dia galakkan 10 dan 11. 10 dan 11. Tapi kata siapa saya ni,
puasa tu lah paling berat sekali dia kata. Susah kan? Boleh tak saya puasa 10 Muharram 10 Muharram ataupun hari Ashura saja? Maka jawapan dia boleh. Tak ada masalah. Dapat pahala, mudah-mudahan dapat pahala diberi keampunan setahun yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan. Jadi Atikah itu sahaja sebahagian atau beberapa perkara yang saya merasakan perkara penting yang perlu diketahui oleh masyarakat Islam berkaitan dengan bulan Allah Al-Muharram yang kita sekarang berada pada hari ke-7 bulan Muharram tahun 1444 Hijriyah. Ya. Jadi mungkin soalan tambahan sikit lah saya. Boleh, tak ada masalah. Kan? Silakan. Jadi kalau 9-10 macam Ustaz kata, kalau dia tak boleh 10 dia pilih hari lain. Tapi kalau dia dah start puasa daripada 1 Muharram sampai ke 10 ni, macam mana Ustaz? Menarik. Soalan tu baik. Saya sebenarnya memang sepatutnya saya sebut dah perkara tu. Tapi bila Atikah tanya, alhamdulillah terima kasih banyak Atikah dengan soalan tu. Sebenarnya isu puasa bermula awal sebenarnya tak ada masalah. Tak ada masalah untuk berpuasa pada start 1 Muharram. Kata orang tu rajin puasa. Tadi kita cakap orang tak rajin puasa. Ni ada orang dia rajin puasa, terutamanya orang tua kadang-kadang dia pun nak puasa. Kami Ustaz larat puasa 1 sampai 10, 11, 12, 13 kami larat puasa. Nak buat macam mana Ustaz? Puasa tak ada masalah. Cumanya ada isu sikit. Isu apa? Isu orang yang berpuasa penuh dalam bulan Muharram. Wallahu ta'ala alam, setakat setakat pembacaan saya tengok para ulama' kemudian ini seperti nampak ada berbeza pandangan. Sekumpulan ulama' mereka seperti tak suka orang yang berpuasa penuh dalam bulan Muharram disebabkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh melainkan Ramadan. Jadi atas perkataan Aisyah itu, sebahagian ulama' kemudian ini mereka berpandangan kita jangan puasa penuh. Kita puasa kebanyakan hari, barangkali 25 hari dalam bulan Muharram, barangkali 27 hari, barangkali 28 hari kita puasa dalam bulan Muharram. Itu pandangan pertama. Manakala pandangan kedua, mereka tak setuju dengan pandangan itu. Mereka kata pasal apa kita nak halang orang Islam dari melakukan ketaatan. Perkataan Aisyah bukan bermaksud tak boleh puasa penuh sebulan Muharram. Perkataan Aisyah hanya menunjukkan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak berpuasa penuh melainkan dalam bulan Ramadan, tetapi bukan bermakna tak boleh puasa dalam bulan Muharram penuh. Bukan bermakna begitu. Antara ulama yang sebut pandangan yang kedua ni, saya dengar sendiri kuliah dia ketika dia mensyarahkan hadis Jami'ut Tirmizi, iaitu Al-Syekh Al-Doktor Muhammad ibn Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti. Dia kata sesiapa yang menyatakan tidak boleh berpuasa penuh dalam bulan Muharram, orang yang seperti ini perlu disekat dari mengeluarkan pandangan. Syekh Muhammad Mukhtar dia marah kepada orang yang tak bagi berpuasa penuh dalam bulan Muharram. Dia kata boleh puasa penuh dalam bulan Muharram. Tidak ada ulama, dia kata ulama awal tak ada yang tegah. Jadi sebab tu saya kata ada dua pandangan. Kita mengharmonikan dua pandangan ini, maknanya wallahu alam, saya secara peribadi saya lebih cenderung pandangan yang kedua, yang mengatakan tak ada masalah. Tetapi kalau orang tanya Ustaz, Nabi buat macam mana? Nabi tak pernah puasa penuh. Tapi boleh tak kami puasa penuh? Boleh, tak ada masalah. Seperti mana tak ada riwayat Nabi banyak sembahyang antara Zuhur dan Asar. Tapi boleh tak kita sembahyang pada antara Zuhur dan Asar? Boleh. Kerana keumuman perintah memperbanyakkan amalan soleh, kerana manusia ni tak sama kerajinan dia seperti Nabi Muhammad. Nabi sembahyang malam sampai bengkak-bengkak kaki. Kita tak boleh nak sembahyang sampai macam tu. Sembahyang 2 rakaat 5 minit pun dah rasa sembahyang 2 rakaat 5 minit, kita tidur 5 jam. Itu beza kita dengan Nabi Muhammad. Jadi ada waktu kita rajin, ada waktu kita nak perlukan mempertikatkan amalan. Muharram ni lah ada orang tertentu nak berpuasa dalam bulan Muharram, maka wallahu alam saya lebih cenderung pegang pandangan ulama yang kedua yang mengatakan tak ada masalah untuk seseorang berpuasa penuh dalam bulan Muharram bagi merebut kelebihan dan kebaikan yang ada di dalam bulan Muharram. Wallahu alam. Itu dia. Baik, terima kasih Ustaz untuk penerangan yang cukup jelas. Maka terjawablah, tak ada masalah. Terpulang atas diri anda. Sama-sama minta kita untuk merebut kehebatan, kemuliaan di dalam bulan Muharram ini. Jadi terima kasih Ustaz yang memberi Ustaz Muhammad Abdul Kadir bin Sahab untuk tajuk yang cukup menarik pada hari ini, dan insyaAllah akan bersama di ruang Ambil Tahu Fatwa di minggu-minggu yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dengarkan saya Mas Lambi hingga ke pukul 5 petang nanti. Terus dengar Plus FM Serasi denganku.